Apa perasaan anda jika diberi peluang melihat bagaimana alam semesta terbentuk? Dari satu titik ketunggalan kepada alam semesta yang sangat luas. Teruja, saintis NASA membangunkan teleskop jauh lebih baik dari Hubble dalam usaha melihat semula cahaya berbilion tahun lepas menerusi teleskop James Webb. Ramai ingin tahu bagaimana pengkaji bintang atau astronomer mengetahui wujudnya planet dan galaksi lain. Bagaimana mereka mencerap alam semesta ini, melakukan pengiraan dan menemui pelbagai objek-objek angkasa ciptaan Tuhan yang menakjubkan. Jom kita kembali ke zaman lampau. Merentas zaman pembentukan alam semesta yang terbentuk kira-kira 13.8 bilion tahun lalu. Hello. Assalamualaikum. Tak ada orang pun. Mana bintang semua ni? Kenapa tak boleh gerak ni? Pukul berapa dah ni? Astrolab membawa anda gambaran bagaimana alam tercipta dan teknologi teleskop James Webb. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on notification anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, terdapat satu titik yang tidak mempunyai saiz atau dalam erti kata lainnya, saiznya bersamaan dengan kosong tetapi tidak terhingga ketumpatannya dan sangat panas keadaannya sehingga tidak terjangkau fikiran kita. Titik ini dikenali sebagai titik ketunggalan. Ketunggalan merupakan keadaan alam semesta sebelum berlakunya dentuman besar. Suasananya terlampau ekstrim pada ketika itu. Sehinggakan pengetahuan saintifik pada masa kini masih tidak dapat menggambarkan keadaannya yang sebenar. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Ketika alam mula berkembang, masa bermula dari kosong saat. Pada waktu itu, ruang masa pun wujud. Sebelum tu, masa belum wujud lagi. Dari kosong saat hingga 10 kuasa negatif 43 saat, zaman tersebut dikenali sebagai Epoch Planck. Kita boleh andaikan epoch sebagai era. Pada era Epoch Planck, suhu begitu tinggi sehinggakan atom-atom tidak dapat terbentuk, iaitu sekitar 10 kuasa 32 darjah Celsius. Saiz alam semesta pada era tersebut tersangatlah kecil, iaitu sekitar 10 kuasa negatif 35 meter sahaja. Saiz ini jauh lebih kecil dari elektron dan proton. Empat daya teras alam semula jadi iaitu daya graviti, daya elektromagnet, daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah masih berada dalam bentuk satu daya tunggal yang belum dapat dibezakan antara satu sama lain. Pada era ini, hukum fizik dan matematik tidak relevan dalam menjelaskan apa yang sedang berlaku. Dari 10 kuasa negatif 43 sehingga 10 kuasa negatif 26 saat, zaman ini dipanggil Epoch Penyatuan Agung. Era ini menyaksikan alam terus berkembang dengan suhunya menurun sedikit. Pada 10 kuasa negatif 26 saat, bermula epoch elektrolemah. Pada waktu ini berlakunya perpisahan daya nuklear kuat dari daya elektrokuat. Kini terdapat 3 daya utama yang membentuk alam semesta, iaitu daya graviti, daya nuklear kuat dan daya elektrolemah. Alam semesta terus berkembang namun pada kadar yang lebih perlahan dan isinya dipenuhi dengan zarah dan antizarah yang terhasil daripada zarah cahaya atau foton. Oleh sebab suhu yang terlampau panas ketika itu, zarah-zarah bergerak dengan kelajuan cahaya dalam masa yang singkat. Zarah dan antizarah saling memusnahkan antara satu sama lain melalui pelanggaran sesama mereka. Pada satu masa, berlakunya tindak balas asing yang dipanggil baryogenesis. Baryogenesis menyebabkan jumlah zarah dan antizarah menjadi tidak seimbang. Hasilnya, jirim daripada zarah-zarah mendominasi alam dan tiada lagi anti-jirim daripada anti-zarah. Jirim inilah membentuk jasad samawi seperti bintang dan planet-planet di alam semesta.
Pada 10 kuasa negatif 6 saat selepas dentuman besar bermulanya epoch quark. Quark dan gluon bergabung menjadi baryon. Kemudian proton dan nukleus bergabung menjadi nukleus. Antara 2 ke 20 minit selepas dentuman besar berlakunya pelakuran nuklear. 100,000 tahun selepas dentuman besar, molekul-molekul seperti hidrogen, lithium dan oksigen terbentuk. Molekul pertama yang terbentuk di alam semesta ialah helium hydrida. 370,000 tahun selepas dentuman besar, alam semesta dikenali sebagai zaman kegelapan. Alam mulai sejuk dengan suhu 3,727,000 darjah Celsius hingga negatif 213 darjah Celsius. Saintis melakukan pengiraan dan kajian demi kajian untuk mengetahui bagaimana alam semesta terbentuk. Kajian ini sudah memakan masa beratus tahun. Sehingga kini, saintis tidak tahu dari mana sumber titik ketunggalan ini. Ini kerana, menurut hukum pertama termodinamik, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Teleskop James Webb kini dalam proses pelancaran. Teleskop angkasa James Webb adalah sebuah observatorium inframerah yang bakal mengorbit di angkasa. Ia akan menyempurnakan dan memperluas penemuan teleskop angkasa Hubble dengan liputan panjang gelombang yang lebih panjang dan kepekaan yang lebih baik. Kadar panjang gelombang yang lebih panjang membolehkan teleskop canggih ini meneroka dengan lebih dekat pada zaman awal pembentukan alam semesta dan mencari pembentukan galaksi pertama yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Pada masa yang sama, mencerap gas pada nebula di mana bintang dan sistem planet terbentuk hari ini serta planet-planet ekstrasolar. Teleskop angkasa James Webb akan menjadi teleskop inframerah besar dengan cermin utama sekitar 6.5 meter. Teleskop ini akan dilancarkan pada roket Ariane 5 dari Guyana, Perancis pada tahun 2021. Webb akan menjadi balai cerap angkasa utama generasi akan datang. Teleskop ini akan memberi maklumat setiap fasa dalam sejarah alam semesta kita mulai dari sinaran bercahaya pertama setelah dentuman besar hinggalah pembentukan sistem suria dan evolusi sistem suria. Beberapa teknologi inovatif telah dikembangkan untuk Webb. Ini termasuk cermin utama yang terbuat dari 18 segmen berasingan yang terbentang dan disesuaikan dengan bentuknya selepas dilancarkan. Cermin-cermin ini diperbuat daripada beryllium ultra ringan. Ciri paling unik Webb adalah 5 lapisan perisai cahaya matahari bersaiz gelanggang tenis yang mengurangkan haba dari matahari lebih dari 1 juta kali. 4 instrumen teleskop, kamera dan spektrometer mempunyai alat pengesan yang dapat merakam isyarat yang sangat sama. Salah satu instrumen, NIR-SPEC, mempunyai microshutters yang diprogramkan memungkinkan pengamatan hingga 100 objek secara serentak. Webb juga mempunyai cryocooler untuk menyejukkan alat pengesan inframerah pertengahan instrumen lain untuk memudahkan alatan lain berfungsi. Para saintis dan jurutera teleskop Webb menentukan jika kita ingin lihat bagaimana galaksi yang sangat jauh terbentuk. Cermin utamanya perlu memiliki ukuran sepanjang 6.5 meter. Setiap segmen ini mempunyai diameter 1.32 meter. Membina cermin sebesar ini memang mencabar kerana cermin sebesar ini belum pernah dilancarkan ke angkasa lepas. Disebabkan saiznya yang besar, tim Webb membina cermin di mana hanya 1/10 jisim dari cermin Hubble tetapi kuat. Oleh sebab itu mereka menggunakan beryllium dengan setiap cermin mempunyai berat 20 kg. Kenapa cermin berbentuk heksagon? Ini kerana bentuk yang hampir bulat ini dapat mengurangkan jurang-jurang di antara cermin dengan faktor pengisian maklumat yang tinggi dan simetri 6 kali ganda. Kali ini tidak akan lagi menggunakan cermin bulat sepenuhnya. Jika bulat, akan wujud jurang di antara cermin. Simetri lebih bagus kerana 3 preskripsi optik yang berbeza diperlukan untuk 18 segmen yang berlainan. Bentuk bujur memberi imej yang memanjang pada satu arah. Cermin segi empat pula akan menyebabkan cahaya tertumpu pada satu titik dan menyebabkan cahaya memantul semula. Pasukan Webb juga mencipta teleskop ini dalam bentuk segmen mudah lipat supaya senang dibawa di dalam roket. Di sini anda akan mengetahui bagaimana
James Webb berfungsi. Webb dikenali sebagai teleskop Three Mirrors Anastigmat. Dalam konfigurasi ini, cermin utamanya cekung, sekundanya cembung dan ia berfungsi dengan sedikit pengubahsuaian. Cermin tertiary menghilangkan astigmatisma yang dihasilkan dan juga meratakan bidang fokus. Ini juga bagi memperoleh bidang pandangan lebih luas. Di sini anda akan dapat lihat bagaimana teleskop angkasa James Webb NASA dirancang untuk dilipat ke ukuran yang jauh lebih kecil agar sesuai dengan roket Ariane 5 untuk dilancarkan ke angkasa. Observatorium paling besar dan paling kompleks yang pernah dibina mesti dilipat agar sesuai dengan fairing muatan 17.8 kaki dan bertahan daripada kesukaran dalam perjalanan roket ke orbit. Setelah berlepas, teleskop ini akan mekar seakan-akan kelopak bunga dan seterusnya mencerap cahaya dari galaksi purba dan meneliti alam dan objek yang lebih tua berbanding penemuan kini. Observatorium ini akan mengorbit bumi dan mengambil data-data. Alam semesta bukannya statik. Ia terus berkembang pada kelajuan yang tinggi. Apa yang kita pelajari kini? Bukti bahawa Tuhan itu wujud dan maha kuasa. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Setakat ini saja untuk hari ini. Astrolab signing off from space.